Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, sebelum kita lanjutkan, apa kata korang tekan dulu butang subscribe dekat bawah. Nanti dulu balik. Hawa. Kenapa Hawa buat macam ni? Jadi hari ni aku nak kongsikan dengan korang kisah tentang makhluk yang lain selain daripada makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah, iaitu bunian. Macam mana sebenarnya kalau berada di alam bunian ni? Korang nak tahu tak? Bunian ni sebenarnya dia terdiri daripada bangsa jin yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Kecuali dengan kalau kita ni mengamalkan surah-surah ataupun kita ni rajin dan beramal. So, kemungkinan kita boleh menembus masuk ke alam dia. Bunian bukanlah manusia tapi makhluk Allah yang dicipta sama seperti malaikat, iaitu daripada cahaya, untuk membantu manusia di bawah arahan Allah SWT lah. Bezanya dengan malaikat, bunian ni dia macam manusia. Dia ada kehidupan dia sendiri, dia ada rumah, dia ada keluarga, beranak pinak, makan, tidur, sama je macam kita. So, apa sebenarnya bunian ni dan kenapa setiap orang yang hilang dalam hutan akan dikaitkan dengan bunian? Apa misteri di sebalik orang bunian ni sebenarnya? Kalau manusia kebiasaannya akan memilih untuk tinggal di tempat yang banyak kemudahan awam macam kita lah kan, hospital semua. Kalau orang bunian ni, dia lebih memilih untuk tinggal jauh di dalam hutan, jauh daripada manusia. Contohnya dekat muara sungai ke ataupun di mana-mana sajalah hutan. Lagi jauh daripada dunia manusia ni, lagilah dia orang suka, lagi senang sebab dia orang boleh menjalankan aktiviti bercucuk tanam, memburu. Sampai ada satu kisah tu di mana seorang lelaki dia telah berburu di hutan manusia dan dia nampak di satu tempat tu ada banyak sangat ayam hutan. Kat situ pun dah pelik kan. Tapi lelaki ni dia tak fikir panjang, dia tembak ayam hutan tu. Tak lama lepas tu, anak si lelaki pemburu ni mati. Mungkin sebab dibalas dengan nyawa kot. Sebab kita ni kalau nak apa-apa kita kena minta izin dulu. Jadi mungkinlah kesilapan lelaki tu dia pergi tembak ayam hutan tu, hak milik orang bunian ni. Bentuk fizikal ataupun bentuk tubuh orang bunian ni berbeza sikit daripada manusia. Kalau kita ada kurus, ada pendek, ada gemuk kan. Kalau diorang ni, saiz diorang ni memang hampir sama saja. Tak ada yang gemuk, memang sama je. Dan diorang berkepak dan berpakaian serba putih. Baik lelaki maupun perempuan, memang saiz dia semua sama. Okay guys, so apa yang memelikkan atau menghairankan, kenapa golongan lelaki ni kebanyakannya diculik dan hilang di dalam hutan? Kenapa tak ada perempuan yang hilang? Jaranglah kita dengar. Korang nak tahu tak kenapa? Sebab golongan wanita, manusia macam kita ni, jarang diminati oleh orang bunian lelaki di sana. Sebab puteri-puteri bunian tu lebih cantik berganda-ganda daripada kita yang dekat sini. So macam mana dia nak pilih kita kan? Tapi puteri-puteri bunian yang dekat sana, diorang memang berminat dengan lelaki-lelaki manusia. Bagi diorang ada keistimewaan lah. Ada keistimewaan ke? Tapi kan puteri bunian ni dia akan pilih jugalah lelaki yang macam mana kan. Dia nak juga lelaki beriman, lelaki yang baik hati, tak tinggal solat. Kalau korang tak ada ciri-ciri ni, korang jangan mimpi lah. Pada sesiapa yang memang kerap kali masuk ke hutan tapi tak tahu apa-apa, macam mana nak kenal pasti di mana penempatan bunian? Sebab kita tak dapat nampak dia dengan mata kasar kan. Bila korang jalan-jalan, ada ternampak satu buluh berwarna kuning, so korang kena hati-hati. Sebab memang itu adalah penempatan bunian. Dan kedua, kalau korang nampak macam ada satu pokok yang besar, sangat-sangat besar, tapi di bawah pokok tu bersih, tak ada sampah, tak ada apa, memang dijaga dan dibersihkan. Kat situ pun korang kena hati-hati. Memang ada penempatan bunian dekat sana. Tempat tu tidak boleh dikotorkan oleh manusia. Ada juga yang mengatakan kalau korang masuk hutan, ada ternampak rumpun buluh yang berbentuk atap, macam dalam gambar ni. Itu adalah penempatan bunian. So korang tak boleh suka-suka hati nak masuk tanpa izin. Sebab kita kena percaya bahawa bukan kita je makhluk Allah. Ada banyak lagi yang dicipta oleh Allah.
So aku nak cerita dengan korang, pengalaman yang dia alami ni memang sangat-sangat mengerikan dan sehingga membuatkan dia rasa dah macam dah biasa dah dengan keadaan tu. Jadi dia boleh nampak lah benda-benda yang tak nampak dengan mata kasar sebab kita ni ada hijab. Allah dah tutup hijab kita kan. Pada semester pertama dia masuk ke universiti tu, dia dapat bilik, dia tidur hari pertama, dia bermimpi didatangi oleh seorang nenek. Pakaian dia serba putih dan dia pakai kain macam kain batik berwarna putih. Setiap kali dia mimpi, dia akan nampak nenek tu kat mana-mana je. Tak kisahlah belakang pokok ke, atau memang akan muncul dalam mimpi dia. Sehinggalah pada satu malam, masa tu dia tengah tidur dengan kawan dia, dia terbangun, ada lebih kurang pukul 2 pagi macam tu. Dalam keadaan macam mengantuk-ngantuk lagi, dia pun berpalinglah ke arah pintu. Dia dapat tengok seorang nenek yang duduk betul-betul menghadap katil dia. Dan nenek tu berpakaian serba putih. Dia tutupkan kepala dia dengan kain pelikat berwarna putih. Kain batik berwarna putih. Jadi perempuan yang ada dekat atas katil tu, dia dah macam kenal lah. Nenek ni lah yang muncul dalam mimpi aku setiap kali. Masa tu nenek ni dia tak menunjukkan muka dia. Dia hanya tunduk sambil duduk bersila macam orang tengah nak bersilat tu. Betul-betul menghadap katil dia di tengah-tengah bilik dia. Pada masa tu tiba-tiba nenek ni bersuara. Nenek ni tegur dia, tak jatuh ke duduk atas katil tu. Bahasa yang digunakan oleh nenek tu macam bahasa tradisional, betul-betul bahasa Melayu lama. Dalam keadaan dia nervous, takut tu. Tapi sempat lagi lah dia jawab. Tak, dia cakap sebab dah biasa. Sempat lagi dia tanya, nenek ni daripada mana dan berasal daripada mana? Kenapa nenek ada kat sini? Nenek ni memang dah lama kat sini. Ni memang tempat tinggal nenek. Kamu jangan risau. Nenek ni memang orang yang baik-baik, takkan kacau kamu dan akan sentiasa jaga kamu. Kalau kamu perlukan nenek, kamu jangan risau, nenek akan ada. Tiba-tiba nenek ni pun hilang, seolah-olah macam mimpi dalam sedar macam tu. Terasa kita bermimpi tapi macam realiti. Macam tu lah. Semester kedua, setelah sekian lama dia tak ada dengar khabar pasal nenek tu, tak ada mimpi-mimpi apa dah. Pada malam tersebut dia bermimpi sekali lagi. Dalam mimpi tu dia cakap dia tiba di sebuah perkampungan, betul-betul macam perkampungan Melayu lama pada zaman dulu. Dan di pintu gerbang perkampungan tu tertera tulisan Jawi. Kaki dia ni seolah-olah berjalan je dekat kampung tu, seolah dia macam tahu je kat mana dia nak pergi. Daripada jauh dia dapat nampak memang banyak sangat rumah di sekeliling. Rumah-rumah semuanya diperbuat daripada kayu dan ukiran-ukiran yang sangat cantik. Dan dia dapat tengok dengan jelas di tengah-tengah perkampungan ada satu masjid yang diperbuat daripada kayu. Dan kita nak lalu ke masjid tu, dia ada satu jambatan. Dan di tengah-tengah tu ada kolam yang airnya sangat-sangat jernih. Dia sampai ke satu buah rumah tu, dia berhenti di situ dan bagi salam. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berpakaian serba putih, tampan, masih muda dan memang betul-betul mempersonakan lah. Jadi lelaki tu pun bertanyalah dia, ya, cari siapa? Dia sendiri pun tak tahu dia cari siapa, so dia diam je. Oh, lelaki tu cakap, cari Umi ke? Dia dapat tengok baju putih, kain batik berwarna putih yang dipakai oleh nenek yang dijumpa ada tersangkut di dalam rumah tu. So dia memang dah tahulah, oh ni rumah nenek yang dijumpa masa semester pertama. Tiba-tiba seorang wanita yang sangat-sangat cantik keluar daripada bahagian dapur dan tersenyum melihat ke arah dia. Dia dihidangkan makanan lah, kuih-muih, macam-macam dia dihidangkan. Dan suddenly nenek tu cakap dekat dia, Umi nak kamu duduk dekat sini. Umi nak jaga kamu, kamu kena duduk dekat sini. Fikiran dia masih lagi teringat pada ibu bapa dia yang dekat alam manusia ni. Tak boleh, dia cakap. Tak boleh sebab saya nak kena habiskan pelajaran saya ada ibu bapa saya kena balik. Tak boleh. Umi nak kamu duduk dekat sini juga. Kamu kena duduk dekat sini. Dia mati-mati dia berkeras cakap dia tak mau duduk kat sini sebab dia masih ada keluarga dan dia masih ada benda lagi yang dia nak kena habiskan. Tiba-tiba Umi tu pun tanya, kamu memang selalu sakit kepala ke? Keluar satu bekas air dan dia selawat 3 kali dan dia lumurkan ke kepala budak perempuan tu. Tiba-tiba dia tersedar. Dan dalam keadaan gelap tu, dia raba-raba rambut dia. Memang betul-betul basah. Seolah-olah benda tu memang betul-betul terjadi. Aku rasa mungkin itu salah satu cara kot untuk orang dunia untuk mengajak manusia untuk tinggal ke alam dia. So, kisah yang kedua ni pula tentang seorang lelaki. Aku namakan sebagai Hamid lah. Hamid ni dia baru saja berpindah ke sebuah rumah. Jadi dia ni memang tinggal seorang diri, dia bekerja. Pada malam pertama dia tinggal di rumah tu, dia memang tak ada rasa apa-apalah sebab mungkin terlalu penat. Esokan harinya bila dia bangun untuk pergi ke tempat kerja, bila dia pergi ke dapur, dia tengok
ada makanan yang siap terhidang kat atas meja. Korang bayangkan. Tapi pada masa tu Hamid ni dia tak adalah berfikir sampai ada benda-benda pelik dalam rumah tu. Mungkin dia fikir tuan rumah tu lah kan. Mungkin masak ke untuk dia. So dia terus makan, dia tak pedulikan. Selepas pada tu, dia balik daripada kerja. Keadaan rumah dia tu memang sangat-sangat bersih. Dengan mangkuk semua telah dibasuh. Dan ada pula makanan baru yang lain ada dekat atas meja. So last Hamid ni dia pergilah jumpa tuan rumah. Dan tuan rumah ni cakap memang dia tak akan buat macam tu lah. Nak masak untuk dia. Apa hal pula dia nak pergi masak untuk Hamid. Dia cuba pada satu hari tu untuk testing. Dia sepah-sepahkan rumah dia. Dan dia pergi tempat kerja. So bila dia balik daripada tempat kerja, dia memang betul-betul terkejut sebab keadaan rumah tu memang bersih. Kat dalam rumah tu dia ada macam satu cermin besar. Di sebalik cermin besar tu dia nampak macam bayang-bayang yang berbentuk, macam mana aku nak explain Lutsina macam tu. Macam tak ada jasad lah. Dia Lutsina, 2 orang, lelaki dengan perempuan, sedang terbongkok-bongkok kutip sampah. Allah, memang tak dapat nak imagine lah perasaan dia kan. Dia pun pergilah berjumpa dengan seorang ustaz. Ustaz tu dah berubatkan dia. Ustaz tu pun cakap sebenarnya Hamid ni dekat rumah tu dia berkongsi rumah dengan makhluk gaib, iaitu bunian. Masa Hamid tu nampak bayang-bayang Lutsina tu, dia dapat dengar dengan jelas suami isteri ni macam membebel lah. Dia cakap Hamid ni malas, campak sana, campak sini. Itu yang ketiga pula tentang seorang lelaki yang berusia awal 50-an, tinggal di sebuah perkampungan. Satu hari lelaki ni tiba-tiba je dia pergi minta maaf dekat semua orang kampung dia. Dia bersalam. Dia cakap, aku nak pergi jauh, aku nak mengembara, aku nak menuntut ilmu. Setiap lelaki dekat kampung tu dia pergi salam. Dia pergi kedai kopi pun dia salam. Tiba-tiba ada satu ustaz tu bagi tahu kepada ibu bapa lelaki ni. Lelaki ni aku namakan sebagai Azli. Kalau Azli nak salam, nak hulurkan tangan, kamu berdua jangan hulu. Sebab kalau kamu hulurkan tangan, Azli akan gaib ke alam lain. Jadi ibu bapa Azli ni pun dengarlah cakap ustaz tu. Setiap kali Azli ni nak hulur tangan pada diorang memang takkan sambut. Dan ustaz tu dah pesan pada keluarga Azli untuk mengurung Azli selama 100 hari dalam bilik. Tak boleh keluar ke mana-mana. Panjang 100 hari dikurung, dia menjerit, dia meraung, kadang-kadang dia bercakap seorang. Dia cakap ada seorang gadis perempuan yang sangat cantik sedang menunggu dia di luar. Akhirnya 100 hari tu pun berlalu, Azli dibebaskan daripada bilik dia. Tapi peliknya, selepas dia dibebaskan, dia memang tak ingat apa-apa pun. Dia tak ingat yang dia minta salam dengan semua orang. Dia tak ingat yang pasal perempuan cantik sedang tunggu dia kat luar tu. Aku rasa mungkin sebab dia nak diambil oleh bunian kot. Itu saja cerita daripada aku pasal bunian ni. Aku sebenarnya banyak benda nak share pasal bunian ni, tapi tak cukup masa. Mungkin next time aku akan lebih kembangkan lagi. So stay tune, okay? Tapi sebelum tu korang kena like, share and subscribe dulu aku punya YouTube channel, okay? Terima kasih sebab menonton video aku. Jumpa lagi korang. Bye. Assalamualaikum.